Assalamualaikum, saya Fakira. Hari ini saya akan membincangkan topik kimia tingkatan 4 bab 6 iaitu asid, base dan garam. Jom. Asid ialah sejenis bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Mari saya tunjuk. Ini ialah air. Dan ini adalah sejenis bahan kimia. Macam mana? Apa yang dimaksudkan dengan mengayon? Mengayon ialah bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion yang mempunyai cas. Sebagai contoh, hidrogen klorida ini akan mengayon di dalam air. Maksudnya, bila dimasukkan dalam air, dia akan mengayon dan menghasilkan ion hidrogen dan ion klorida. Kata kunci dia dekat sini adalah ion hidrogen. Jom kita repeat apa yang dimaksudkan dengan asid ialah bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey, next. Tadi dalam bekas tu air kan? Sekarang kita tukar etanol pula. Etanol ni alkohol. Okey. Apa jadi bila hidrogen klorida ni kita masukkan dalam etanol? Ada perubahan tak ataupun dihasilkan ion hidrogen atau ion klorida? Jawapannya, alamak. Okey, sorry. Okey, jawapannya dia mesti dalam bentuk HCl. Dia takkan membentuk ion hidrogen ataupun ion klorida. Okey. Jadi dia dalam keadaan macam ni, dia tidak menunjukkan sifat asid sebab tidak terhasilnya ion hidrogen. Okey, next kita pergi kepada asid kuat dan asid lemah. Kita kalau nak senang ingat ada 4 poin sahaja, iaitu bahan yang mengayon secara lengkap di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Itu bagi asid kuat. Manakala bagi asid lemah, bahan yang mengayon secara lengkap di dalam air dan menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Di sini saya ambil contoh yang tadi. Okay. HCl dia akan mengayon di dalam air dan macam tadi menghasilkan ion hidrogen dan ion klorida. Maksudnya kat sini bagi asid kuat, bahan ni mengayon secara lengkap di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Maksudnya HCl ni dia bercerai. Tak ada yang tak bercerai. Dua-dua dah bercerai. Jadi, conclusion dia, kepekatan ion hidrogen adalah tinggi. Kita pergi pada asid lemah pula. Asid lemah iaitu asid etanoik. Asid etanoik ni dalam bahasa kimia dia. Tapi kalau kat rumah kita panggil dia cuka. Okey. Apa jadi pula kalau asid etanoik ni kita masukkan dalam air? Kenapa dia dipanggil asid lemah? Jadi kita tengok kat sini. Kita nak ceraikan ion hidrogen tu kan. Jadi dia akan menghasilkan ion hidrogen. Okey, dia dah bercerai. Tapi yang lain dia still dalam bentuk molekul. Tak bercerai. Contohlah kan, saya ada 2 asid etanoik ni. Jadi dia akan cerai lagi dan dia tidak bercerai secara lengkap. Jadi, kepekatan ion hidrogen adalah rendah. Okey, seterusnya kita pergi kepada kebiasaan asid. Apa pula maksud kebiasaan asid ni kan? Okey, kebiasaan asid merujuk kepada bilangan ion hidrogen yang boleh dihasilkan apabila satu molekul asid mengayon di dalam air. Contohnya, kat sini ada 3 jenis asid, monoprotik, diprotik dan triprotik. Monoprotik ni satu, mono kan satu kan?
Jadi HCl ni bila dia mengayon di dalam air, dia akan menghasilkan satu sahaja ion hidrogen. Diprotic H2SO4 akan menghasilkan dua ion hidrogen, dan triprotic H3PO4 akan menghasilkan tiga ion hidrogen. Sekarang kita dah tahu apa tu asid semua kan. Kita pergi pula kepada alkali. Apa pula alkali? Alkali ialah sejenis bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Okey, kat sini saya akan tunjuk, saya bagi satu NaOH. Apabila dia dimasukkan ke dalam air, dia akan mengayon, iaitu berpecah, bercerai untuk menghasilkan ion hidroksida. Itu ialah alkali. Okey. Kat sini kita ada alkali kuat dan alkali lemah, sama macam asid tadi. Sama juga kita kena ingat 4 poin. Alkali kuat iaitu bahan yang mengayon secara lengkap di dalam air dan menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Manakala alkali lemah ialah bahan yang mengayon secara lengkap di dalam air dan menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Di sini kita ada asid. Yang macam mana kita tahu, bila kita cakap pasal asid ni dia ada H+. Okey. Asid dia kan ada something kat sini yang boleh menetralkan asid untuk dapatkan garam dan air. Saya buat kat sini asid, apa jenis bahan pun kita tak tahu, nanti dapat garam dan air. Apa kat sini ni? Kat sini lah bahan, apa jenis bahan? Iaitu base. Base ini mampu menetralkan asid untuk menghasilkan garam dan air. Jadi kat sini neutral. Base ni kan alkali. Alkali dia mempunyai nilai pH yang tinggi, asid mempunyai nilai pH yang rendah. Jadi apabila dia gabung, dia akan neutral. Asid kan nilai pH dia kurang daripada 7. Jadi contohlah asid ni nilai pH dia 2. Lepas tu bahan ni masuk, dah gabung dengan asid, dia akan jadi 7, neutral. Faham? Contoh base saya akan bagi iaitu NaOH, MgO dengan KOH. Sekian. Okey, belum. Kalau orang kata, apa tu base? Apa maksud base? Base ialah sesuatu bahan yang mampu menetralkan asid untuk menghasilkan garam dan air. Faham? Okey.